This one. So kita itu sikit, review sikit pasal looping. Apa maksud looping? Looping tu maksudnya kita buat benda tu secara berulang-ulang. Selalu bila ada looping kita ada condition. Sama dengan if else. If else condition dia menggunakan sama ada true or false. Dalam looping pun sama juga, dia menggunakan true or false. Dan dia juga boleh juga guna compound condition. Apa maksud compound condition? Okey, compound condition ni dia boleh condition yang kat sini dia tak semestinya less than, equal ataupun bigger than, tak semestinya. Kita boleh juga masukkan sebagai compound condition. Okay, compound ni bukan apa ni, bukan denda yang kita faham, kena compound, bukan. So compound condition tu maksudnya contoh saya ada count 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 less than 20, or mungkin saya boleh letak satu lagi sum is less than 100. Saya boleh buat macam tu. So let's say y. Okay. So maksudnya yang ni kena sentiasa truth, baru dia boleh execute truth. Okay. Selagi dia betul, selagi dia true, selagi tu dia akan berpusing, main dalam benda yang sama dan main dalam loop yang sama. Okey. Dan kita dah buat dah sikit kat sini. Dia punya apa ni, kita buat example. Apa beza kalau kita letak contohnya kalau saya letak dia punya example. Okey. Contoh yang ni kita dah tunjukkan semalam. So dia akan keluar 10, 9 sampai 0. Okey. Contoh kalau saya letak, saya terbalikkan saja dia punya ni. Integer c sama dengan 10 while c is bigger or equals to -1, and then saya letak c minus kat sini, printf. Okey. So apa beza di antara ni dengan ni? Okey, bezanya adalah kalau awak letak kat sini, dia punya print out dia akan jadi lain. Dia punya output dia akan jadi lain. Tapi kalau saya buat macam ni, kalau saya buat dalam case yang tadi, yang sebelah sini, dalam case yang ni, print out dia akan jadi sama. Sebab apa? Sebab kalau awak tengok, maksud saya dengan yang ni, let's say this is number 1, this is number 2. Okey, 1 dengan 2 ni kita dah tunjuk semalam benda yang sama. Sebab apa? Sebab dia punya increment, bukan increment, yang ni adalah decrement dia, dua-dua di bawah. Dua-dua di bawah. Sebab kalau saya expand, so kalau saya expand, apa yang saya dapat, saya akan dapat c equals to c minus 1. Okay. Dan yang sini pun sama juga, minus c. So dia seolah-olah ada c yang kat sini, c equals to c minus 1. Sebab dia after the printf. So dia yang 1 dengan 2 dia tidak ada beza sebab dia selepas printf. Okey, tetapi kalau saya buat yang macam ni, kalau saya buat saya punya decrement sebelum printf, so integer c equals to 0 while
C is bigger than -1, and then saya ada C minus C. Ya, siapa mak bapak, siapa yang panggil tu? Okey, yang ni agak-agak macam mana? Katakan yang ni adalah contoh A, yang ni adalah contoh B. A dengan B, adakah dia akan menjadi sama? Dia punya output. Rasa-rasalah mengikut firasat awak apa yang saya bagi explain hari Isnin hari itu. Rasa-rasa output dia sama ke tak sama? Rasanya output dia jadi tak sama, doktor. A dengan B. Dia sebab yang tak. Tak sama. Okey, saya dengar ada satu lagi yang macam ada suara nak jawab tadi. Saya setuju dengan jawapan ni. Tak sama. Okey, setuju. Siapa pencadang tadi? Awak sokonglah, penyokong. Okey. Mari kita check. Saya kata sama. Sebab apa sama? Sebab dia ni, statement dia ni statement yang pertama, ni statement yang kedua. Sama juga dalam kes ni, yang ni statement yang pertama, yang ni statement yang kedua. Dia bukan dalam satu statement. Dia dalam statement yang berbeza. Okey. Jom kita tengok siapa yang betul-betul. Okey, kalau okey. Okey, kita ada yang ni. Okey, kalau saya ada integer C sama dengan 10 and y C lebih besar daripada -1, and then kita ada C minus buat C sama dengan C. Okay, so kita ambil contoh yang pertama tadi, iaitu dah tak ada dah. C minus tapi dia duduk di atas sebelum printf. So kita tengok output dia, sepatutnya si tolak-tolak dia akan start daripada nombor 9. So dia akan start daripada nombor 9. Okay, kalau saya ada minus C, so dia akan start nombor 9 sampai ke -1. Kalau tengok kat situ, sama juga. Start dengan nombor 9, berakhir dengan -1. Jadi tapi doktor, kalau kita kalau dia first statement dia memang takkan ada perubahan, tapi kalau kita letak dekat bawah tu, dia akan tolak dulu berdasarkan nilai akhir yang di print tu kan? Yes. Dia apa beza dia kalau kita tengok balik. Saya kata tadi kan, saya kata mana dia punya ni. Baik. Okey. Okey, kalau saya buat, sebab apa? Sebab saya kata tadi, dia dalam statement yang berbeza. Yang tu dulu, kemudian baru yang ni. Tetapi, kalau saya buat macam ni, C minus di dalam printf. So, maksudnya dalam satu statement, saya ada printf dan saya juga ada C minus.
Okey, so dalam kes ni dia akan ambil kira yang mana dahulu. So dalam kes ni C minus minus tu selepasnya. So dia akan guna printf dulu baru dia akan tolak. So kita tengok sepatutnya akan keluar 10. Dia akan keluar 10 sampai 0. Tetapi kalau saya buat minus minus, so expected dia dalam line yang sama, statement yang sama, tetapi yang ni dia kata tolak dulu baru printf. So expected output kita sepatutnya minus start dengan 9 berakhir dengan -1. Okey, ataupun awak nak saya tunjuk jalan dia macam mana ke? Kalau ada request saya tak ada masalah. Kita boleh tunjuk macam mana. Rasanya dah. Boleh juga doktor. Boleh juga doktor. Okey, so kita tunjuk macam mana dia punya ni. Okey, tadi kita ada 3 jenis. Satu saya letak C minus minus dengan minus minus C sebelum printf. So saya ada C minus minus. Saya guna yang ni samalah, C sama dengan 10, start dengan 10. And then saya ada printf. Printf, saya buat yang ringkas je lah, printf C. Okey, saya punya iteration dia adalah C sama dengan 10. So kita start C sama dengan 10. Okey, dan C minus minus tu yang ni dulu, C minus minus. Yang ni baru output. Okey, C minus minus berapa? 10 tolak 1 jadi 9. So outputnya adalah yang 9. Okey. Kemudian dia pergi balik ke condition dia. Sekejap, saya letak condition kat tengah ni, sepatutnya ada condition. Okey. C sama dengan 10. Kita ada condition dulu, C bigger than -1. And then kita ada C minus minus. And then kita ada output. Okay, C dengan 10, adakah dia besar daripada -1? Yes. So dia akan tolak C minus minus, akan tolak 1 jadi 9. So output dia adalah 9. So yang ni case C minus minus. Yang ni bukan case ni Saya takut awak tersilap tadi siapa yang baru masuk ke. So yang ni untuk C minus minus and then printf C. Yang ni dalam case ni. Okay, so dia akan pergi balik ke sini. Next iteration dia akan pergi 9. 9 lebih besar atau lebih besar daripada -1? Yes. 9 tolak 1, 8. So dia akan keluar 8. Kemudian dia pergi ke next line sebab dia punya condition masih lagi betul, masih lagi true. Okay, dia akan jadi 8. 8 lebih besar daripada -1? Yes. So dia akan print out C minus minus dulu, jadi 7. So output dia adalah 7. Okay, dan sampai let's say sampai berapa? Sampai ke 1. Sampai ke 1. 1 lebih besar daripada -1? Yes. So C minus minus, dia akan jadi 0. Outputnya adalah 0. Okay, so C 0. 0 lebih besar daripada -1? Yes. Okey. 0 tolak -1 jadi -1. So output dia -1. Kemudian dia pergi yang seterusnya. -1. Adakah -1 lebih besar daripada -1? Salah. So dia tidak ada. So sebab dia punya condition dia false, dia akan jadi exit. Exit while loop. So outputnya hanyalah dari 987 sampai ke -1. Boleh setakat ni? Boleh doktor. Boleh. So saya cuba kita tengok yang minus C pula.
minus C. Okay, minus C. Okay, what minus T, dia still lagi sebelum printf. So dia akan jadi kat sini minus C. Okay, cuba kita ulang balik apa yang kita buat tadi. 10 dia besar daripada, is it bigger than minus 1? Yes. 10 minus 1, 9. Output is 9. And then 9 kat sini. 9 bigger than minus 1? Yes. Minus 9 is 8. Output, it will be 8. Buat benda yang sama sampai ke 1. 1 is it bigger than minus 1? Yes. So dia akan 1 tolak 1. 1 tolak 1 jadi kosong. So output dia akan jadi 0. 0, is it 0 bigger than minus 1? Yes. So the output will be minus 1 is minus 1, and then output dia minus 1. So pergi kat sini minus 1, is it bigger than minus 1? Salah. So dia exit. So yang ni output dia 9 sampai ke negatif 1. Okay. So saya rasa mungkin kita cuba kita buat yang sebelum ni kita dah buat. Kita buat yang satu lagi, iaitu kalau saya buat dalam line yang sama. Apa maksud line yang sama? Saya buat printf okay, minus C. Okay, printf minus C. So yang ni dalam apa dia ni? Same sentence ataupun same statement. Bila dia dalam same statement, maksudnya kita kena tengok dia punya priority dia, keutamaan dia, minus dulu atau printf dulu. So dalam kes ni, yang mana dulu? Yang ni adalah pre. Pre maksudnya kena buat dulu baru printf. Okay, so kita tengok maksudnya apa? Maksudnya kita kena tolak dulu baru printf. Benda yang sama, kita start daripada C, condition lebih besar pada minus 1. Disebabkan dia pre, dia kena minus C, and then output. C start pada 10, bigger than minus 1, yes. Minus C is 9, output dia 9. So buatlah sampai ke, let's say 1. 1 is it bigger? Yes. And then 1 tolak 1, kosong, output dia jadi kosong. Kosong is bigger than minus 1, yes. And then minus jadi minus 1, so output dia minus 1. Dan last kali minus 1 di kosong, jadi exit. So output dia akan jadi 987 sampai ke minus 1. Okay, kalau saya tukar balik, saya tukar dia punya ni. Saya tukar kepada printf C minus. Okay, C minus. Yang ni adalah post. Selepas. Okay, sebab tu kita post kita post surat, post barang. Sebab orang yang tu dia bagi selepasnya. Dia bagi kat orang tu. Yang tu maksudnya kita terima dan kita bagi. Kita postkan benda tu. Kita memberi selepasnya. Okay, so maksudnya benda tu selepas. Selepas apa maksudnya? Selepas print baru kita tolak. Selepas print baru kita tolak. Okay, kita buat balik benda yang sama. C bigger than minus 1. Sebab apa C bigger than minus 1 ni? Condition ni yang pertama kali. Sebab apa? Sebab dia ni yang datang dulu. Kalau tengok statement kat sini kan. So yang pertama statement dia berapa? Statement dia apa? Initial value. Initial value dulu. This is the initial value, nombor 1. Nombor 2, while condition.
Nombor 3, printf. So dia, sebab satu saya kata, saya ulang banyak kali, C programming dia pergi line by line. Okay, so maksudnya yang ni start dengan 10. C tengok dekat condition, yes. And then kalau dalam case ni dia kena output dulu. Baru C minus minus. Output dia berapa? 10. Sebab nilai ni, nilai 10 ni, nilai mana? Nilai 10 ni nilai yang terkini. Nilai yang terkini, bukan daripada yang C minus minus. Sebab yang terkini adalah 10. So C minus minus jadi 9. Okay, tapi dia punya C yang terkini 9. 9 lebih besar daripada minus 1? Yes. So output dia 9. 9 tolak 1, 8. So awak buatlah sampai ke, let's say 1. 1 bigger than minus 1? Yes. Tekan kuat sangat. 1 is bigger than minus 1? Yes. So output dia akan jadi 1. 1 tolak 1 jadi kosong. Kosong. Kosong, is it bigger than minus 1? Yes. Output dia akan jadi kosong. 0 minus 1, minus 1. So this is minus 1. Minus 1, is it bigger than minus 1? False. So exit. Exist pula. Exit. Okay, so output dia apa? Output dia akan jadi 10, 9, 8, 7 sampai ke kosong. Okay, jelas? Jelas Yes. betul. Jelas Okay, so apa dia punya moral of the story is, moral of the story dia, kalau saya ada benda yang ni, let's say this one, minus minus ataupun C minus minus, before or after, kalau saya buat printf sebelumnya tak ada masalah. Sama juga kalau saya letak minus minus C ataupun saya buat C minus minus, yang ni akan jadi output untuk ni sama, output untuk yang ni sama. Sebab apa? Dia berbeza statement. Dia punya urutan dia tu berbeza, turutan dia berbeza. Tapi kalau saya dalam case printf something something minus minus C, or saya ada printf C minus minus, yang ni tak sama. Tak sama sebab dua-dua tu dalam statement yang sama. Okay. So macam apa? Do mati dulu ke Minah mati dulu? Sebab dia dalam rumah yang sama tak tahu. Okay. Okay. Yang ni siapa? Bukan yang ni. Siapa yang dah buat yang ni? Ada siapa check tak? Okay, kalau yang ni pun sama juga. Sebab dia dalam apa ni? Condition ni, dia akan check dulu sebab dia ni dalam satu statement. So dia akan check condition dulu ke, ataupun dia akan check, dia akan buat minus dulu. So dalam case ni dia akan buat apa? So dia akan check condition dulu baru dia minus. Awak boleh check baliklah dia punya jawapan. Saya cuma bagi hint saja. Sama juga dengan yang ni. Dalam case ni condition dengan minus minus dia dalam satu statement. So maksudnya kita kena minus dulu baru kita check condition. Okey. Kita dah buat yang ni. Yang ni pun rasanya dah buat dah. Okey. Okay, yang ni last hari tu. Okey, dalam case ni kita tengok dia punya output dia macam mana.
So output dia ada dua jenis. Tengok dekat printf. Ada I dengan sum and then I. Okay, sepatutnya output dia akan keluar old and new sum, new I dan sum. So dia akan keluar macam ni lah. Kita tanpa kita tak tahu apa ni nilai dia lagi. So kita expected output dia akan keluar macam ni. Old I sama dengan and then new I sama dengan comma and then sum. Something something and then this is something something. Okay, kalau dalam kes ni apa yang kita nak tengok. So I ni tengok kat sini. I dia cuma letak nilai I sahaja. So maksudnya selagi I tu ada nilai, selagi tu dia akan jadi true. So bila I jadi kosong baru dia akan exit. Okay, let's see output dia macam mana. Okay, I sama dengan 4. Ada dua apa? Ada dua variables kat sini. So I and then sum. And then sini I. Ini condition merujuk kepada condition. Saya kena padam sikit yang ni. So ini merujuk kepada condition. Kemudian kita ada printf old I. Lepas printf old I kita kata sum sama dengan, so kalau kita pecahkan yang ni, dia akan jadi sum plus sum1 plus sama dengan sum1 plus I minus minus. Okay, dan I minus minus ni dia adalah apa dia? Dia adalah post, so maksudnya so akan jadi tambah I, so akan jadi I sama dengan I minus 1. Minus sama dengan. Okay. So I start dengan 4. Sum sama dengan 0. So 4. This is 4 is not 0. So this is true. So dia akan keluar old I. Oh saya tutup kat sini. And then output dia adalah new I and then sum. Okay, so new I adalah tolak-tolak. Dia akan jadi 3. Sum, so new I sama dengan I tolak-tolak. Sum adalah sum plus sum equals to sum plus 0 yang tadi. Sum tambah I. Sum tambah I maksudnya sum plus I. Sum plus 0. Okay, sum plus I. So maksudnya 0 tambah apa dia? 0 tambah I adalah 4. Okay, so let's see. The next one. The next one adalah tolak-tolak new I dia akan jadi 3 kat sini. Okay, sum 4. Sekejap, bukan 3 ni, bukan 4 ni. Sepatutnya dia 3. Ya. Hang lah pula. Okay. Okey. Alamak. Sekejap dia hang jap.
Ada tadi. Okay. Okay. Mungkin sebab saya tak ni. Okay, tadi ulang balik. So kita ada I, initial value I. Sum 1, yang ni initial, and then yang ni I merujuk kepada condition. Okay, and then printf old I, output. Okay, and then sum, kita tengok selepas ni adalah sum sama dengan sum plus I. So, sum plus I. Then kita ada next one, I minus minus. Okay, lepas tu kita ada, tak muat lah pula, tak apalah. New I, sum. 1. Okay. Bolehlah kot. Okay. I 4, sum start daripada kosong. Condition I 4 is true, it's okay. Output old I ni yang apa ni? Yang sebelum ni. Sebelum ni adalah dia nak jadi balik dah. Saya tak boleh tekan ni sangat. Okay. 4. Okay, 4. Sum tambah I. So maksudnya sum tambah I, kosong. Tambah dengan 4 jadi 4. And then I minus minus. I adalah 4. 4 tolak 1 jadi 3. So 3 dan 4. Rasanya okey dah. Okay. So I yang seterusnya adalah I yang terkini. Setelah dia tolak dengan 1. So next line. Kat sini. So this is the latest I. So next I is 3. So next I is 3. The latest value of I. Sebab apa kita letak ni? Sebab kita nak apa ni? I ni kita nak jadikan dia sebagai condition. Sum dia jadi mana sum yang terkini 4. So dia ambil yang daripada line sebelumnya. Condition I 3 is not 0, so this is true. So old I yang terkini iaitu 3. So kalau tengok dia punya arrow ni, dia punya arrow, old I ni ambil yang mana? Old I ambil yang sini. Yang ni dia ambil yang sini. And then kalau kita tengok lepas tu apa dia? Lepas tu kita tengok dekat sum. Sum plus I, sum yang sebelumnya apa? Sum yang sebelumnya adalah 4. 4 tambah 3 jadi 7. I minus minus 3 tolak 1 jadi 2 dan new I adalah 2. Sum 1, yang ni output yang apa ni yang saya letak ni. Yang ni output. Yang ni output, yang ni output. And then sum akan jadi 7. Okay. Tak apa, kita buat sampai habis lah sebab dia 4 je. Kita tengok apa jadi. Okay, 2. Kemudian I yang seterusnya adalah 2. 2, sum 7. True, akan jadi old I jadi 2. And then sum plus I 7. 7 tambah 2 jadi 9. I minus minus 2 tolak 1. 1. New I akan jadi 1. Dan sum 1 akan jadi 9. Output dia. Okay, yang seterusnya 1. 1. Sum 1 ada jadi 9.
1 is true. So old I is 1. Sum I is 9 tambah 1, 10. I minus minus 0. New I is 0 and then 10. Okay, seterusnya kosong. Sum akan jadi 10. Tapi condition I jadi false. So no output. Exit terus. So awak boleh nampak yang dia punya ni output dia macam mana. Old I. Yang pertama line dia mana old I tadi. 4. And then new I. Output dia jadi 3. And then sum sama dengan 4. So yang ni first iteration. Yang pertama. So sepatutnya dia akan keluar 1, 2, 3, 4. 4 kali dia akan keluar. Dan seterusnya kalau kita tengok old I sama dengan 3. New I sama dengan berapa tu? 2. And then sum sama dengan 7. Dan seterusnya. Dia akan keluar banyak kali. So this is what we get. Sampai sum dengan 10. Which is this one. Dia akan keluar old I 1, new I 10 kosong, yang ni jadi 10. So last sekali. Berapa kali kita tengok? So yang ni blok yang pertama sekali. Yang ni yang kedua. Yang ni yang ketiga. Dan yang ni yang keempat. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. Dan logiknya juga di sini. Logiknya dia macam counting. Kalau awak tengok dekat condition ni, okay. Kalau tengok dekat while condition, berapa, sebab kita nak tahu berapa kali sepatutnya dia keluar. Dia akan keluar 4, 3, 2, 1. Sebab kosong tu akan jadi false. So dia akan, kalau awak kira countdown, 4, 3, 2, 1, guna jari countdown, dia akan keluar 4 kali. Sama juga kalau dalam case ni, cuba tengok case ni, count 1, 2. So yang ni dia akan keluar 2 kali. Okay, so dalam kes ni pula, dia akan keluar berapa kali? Dia akan keluar, tengok dia punya multiplication, how many multiplication of ni? N times. Dia akan keluar N times yang ni. X kuasa 2, berapa kali dia akan keluar? Sebab dia darab, dia bukan tambah-tambah. Kalau kita tambah, kita boleh tengok direct. Sama juga dengan yang ni. Yang ni mungkin ni. Cuba tengok yang original yang ni lah. Okay, dalam kes yang ni. So kita akan keluar daripada keluar 10, 9 sampai ke kosong. Berapa kali? Akan keluar 11 kali. Sebab 10, 9, 8, 7 tu sampai kosong ada berapa? 11 kan? Ada 11. So dia akan keluar 11 kali. Walaupun dia punya nilai dia lain, tetapi how many times dia berpusing, dia looping tu sama. Sama ada awak start daripada 9, dia akan jadi sampai ke -1. Dia punya number of counting is the same. Berapa kali kita benda tu berlaku, dia sama. Walaupun dia punya output dia berbeza. Tengok sini 10 ke 0, 9 ke -1. Berapa? 0, 10 ke 9 ni ada berapa? Ya betul lah kan? 11 kan? 11 kali. Okay, saya kira salah. Okay, setakat ni boleh ke? Sama juga dengan yang ni. Sama dengan yang ni. So tengok kat sini, dia apa dia? Kalau kita start daripada 0, apa limit dia masukkan 5, tapi dia start daripada 0. Dan apa limit dia sama dengan 5. So dia akan jadi, sebab dia termasuk dengan 5, dia akan keluar 6 kali. 0, 1, 2, 3, 4, 5. So dia akan keluar 6 kali, 6 times. 6 times output.
Kalau kita buat ni kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Sama juga kalau saya start dengan 1. Okay. If I start from 1, sama juga. Tapi output dia akan jadi berbeza. Number of output is going to be the same, tapi nilai output tu berbeza. Itu dia punya looping dia tu. Okay, let's look at the next. Kita nak 47. Okay. Sikit. Saya nak masuk sikit bahagian yang ni, do while loops. Sebelum ni ada persoalan ke? Tak ada Okay. Macam Ada saya ada soalan. Ya. Boleh tak Doktor patah balik ke slide yang pasal I dengan Sam tadi tu? I dengan Sam yang ni. Okay, saya confused yang sekarang ni saya tengok yang last kali tu sistem pause tau. Sistem pause. Boleh ke kita gantikan return 0 kepada sistem pause tu? Oh, yang ni sebab yang ni untuk saya guna WebDis++. Yang ni saya guna saya guna C++ punya ni. C++ punya environment. Sistem pause kat sini. Yang ni untuk tengok pause di output. Pause output. Ni tak ada masalah. Kalau saya nak letak return 0 pun okey sini. Tak ada masalah. Boleh, tak ada. Apa ni? Sebab kalau saya tak ada benda ni, kalau saya tak ada sistem pause ni, apa akan jadi? Yang saya punya output tu dia keluar dalam masa sekejap je. Dia keluar, lepas tu dia terus off. So saya nak pausekan dia punya output tu, saya boleh tengok output dia. Lepas tu doktor saya nak tanya, dekat table tu mana datang sum plus I? Saya confuse kat situ juga. Sum plus I. Okey. Yang ni, yang atas ni kan? Yang ni ke? Betul. Saya confuse yang kat situ. Yang ni, sum plus I. Okey. Sebab apa? Sebab definition dia kat sini. Definition yang sini. Yang ni kan? So kalau saya expand tadi, sini saya dah buat tadi. Okey, kalau saya expand benda ni, apa akan jadi? Saya akan kata dia dapat sum 1 sama dengan sum 1 plus I. Okay, and then selepasnya dia adalah I sama dengan I minus 1. Okay, so saya cuma ambil yang mana? Saya cuma ambil dia punya calculation dia saja, iaitu yang ni. Saya ambil yang ni je. So saya ambil enter. Sebab dia ada sum plus. Sum plus kalau rujuk balik ke chapter berapa yang chapter 1 atau chapter 2, dia punya ni, apa maksudnya sum, contoh kalau saya ada I, tak nampak sangat. Kalau saya ada I sama I plus equals to 10. Maksudnya apa? I sama dengan I plus 10. I times equals to 10. Okay, so yang ni maksudnya I equals to I times 10. Boleh? Satu lagi, kalau I dia sama kosong, memang dia akan terhenti sampai situ je kan doktor? Apa dia? I sampai apa? Kosong. I sampai kosong, Dia akan berhenti sampai situ je kan, maksudnya so sebab sebab kalau tengok dia boleh sambung. Tak, sebab dia punya tengok ni condition, dia I kosong dan sum 10, tapi tengok check condition dekat line tengah ni,
Kalau tengok sini, I yang ni, condition. Dia check condition dulu. Dia check condition baru dia tengok statement. So bila dia condition I sama kosong, dia adalah false. False dia exit terus. Yang ni tak ada. Yang ni tak ada. Terus tak ada output. So dia akan ambil sampai sini sahaja. Boleh? Boleh ke? Boleh Doktor. Terima Alright. kasih Doktor. Sama. Okey. Saya rasa kita tak sempat nak masuk do while loops. Ada masalah sebab kita... Okey, minggu depan. So kalau awak tengok dekat jadual. Ambil jadual So kalau tengok dekat jadual, minggu depan 18 hari bulan akan ada 18 hari bulan 4 adalah minggu depan lah kan, hari 18, betul lah, hari Isnin. Hari Isnin kita akan buat test. Maksudnya sejam yang pertama, kemudian sejam yang kedua tu saya tak pasti, kena tengok kumpulan lain yang mana dulu. Sama ada test dulu ataupun kelas dulu. Okay, tapi maksudnya hari Isnin lah. Hari Isnin akan ada test. So test akan masuk chapter 1 until chapter 3. So sampai ke if condition, bukan if condition, sampai ke last part dalam chapter 3 iaitu switch. Okay, ada persoalan setakat ni? Pasal test ke 17 markah. Total markah adalah 17. Tak banyak pun. Test online, bukan apa ni, bukan face to face. Kena tulis atas kertas ke atau type dalam Tak kisah. tu Doktor? Kalau Tak kisah. oh okey. Awak nak type ke, awak nak tulis ke, tak kisah. Tapi kalau tulisan tu pastikan boleh dibaca lah. Ada berapa soalan Doktor? Ada 3 bahagian. Saya tak pasti soalan ada berapa, tapi ada 3 bahagian. 6, Ada 7, buat coding ke 5. Doktor? Coding tak banyak sangat, tapi adalah mungkin satu program saja. Satu program, tak banyak sangat. So selalunya ni lah, sebab awak tengok dalam kelas apa yang kita buat adalah kita tengok dia punya output. Macam mana awak nilai, awak dapatkan dia punya output. Coding tu Doktor, saya ada nak tanya. sikit. Ya. Untuk submit lab tu perlu tunjuk output juga ke? Ataupun hanya jalan kira je dia punya programming, coding? Output tu optional. Kalau nak letak tak ada masalah. Tapi saya nak tengok adalah jalan kira. Maksudnya awak punya C file. .c. Your file name .c. Saya nak tengok yang tu. Dan kalau boleh letaklah komen. Saya nak tahu apa yang awak buat. Komen dalam apa ni, step-step tu. Baik Doktor. Alright. Okay, so kalau tak ada soalan, pastikan awak isikan kedatangan untuk hari ini. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa pada minggu hadapan.